Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zulaika binti Report DDI 2372. Pada kali ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk usul fiqh yang berkaitan dengan kaedah al-'adah muhakkamah. Berikut merupakan isi kandungan yang akan kumpulan kami bentangkan sebentar lagi, antaranya pengenalan, pengertian al-'adah muhakkamah, pengertian adat dan uruf, dalil, rukun al-'adah muhakkamah, syarat adat diiktibarkan, pembahagian adat dan uruf, kaedah pecahan, contoh bagi kaedah al-'adah muhakkamah, serta kesimpulan. Baik, sebelum kita mengorak langkah dengan lebih lanjut, saya akan memberi sedikit pengenalan berkenaan dengan kaedah al-'adah muhakkamah. Al-'adah muhakkamah iaitu adat dijadikan sebagai sumber rujukan hukum, merupakan kaedah fiqh asas yang kelima daripada kaedah fiqhiyah yang asas, di mana ia juga disebut sebagai al-qawaid al-khams al-kubra, iaitu kaedah kubra yang membawa maksud bahawa sesuatu adat yang diiktiraf oleh syariat Islam boleh diterima sebagai salah satu sumber hukum. Kaedah ini amat signifikan dalam proses penetapan hukum dalam kehidupan manusia yang bersumberkan kepada uruf dan adat. Adat dari segi bahasa bermaksud pengulangan, manakala muhakkamah pula bermaksud rujukan atau penyelesaian kepada pertikaian. Justru, maksud bagi pengertian umumnya adalah suatu adat itu menjadi rujukan untuk menyelesaikan perselisihan maupun sebarang pertikaian apabila kita tidak menemui dalil-dalil syarak untuk menyelesaikan sesuatu pertikaian. Baik, insyaAllah seterusnya kita pergi kepada pengertian adat dan uruf. Bagi pengertian adat, menurut Al-Jurnani, adat merupakan sesuatu perbuatan maupun perkataan yang berterusan dilakukan oleh manusia, dan perkara yang paling penting adalah ia dapat diterima oleh akal manusia serta dilakukan secara berulang-ulang. Bagi pengertian uruf pula, menurut Abdul Al-Wahhab Khalaf, uruf merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh orang ramai serta dilakukan oleh mereka, sama ada perkara yang berkaitan dengan perbuatan maupun perkataan atau sesuatu yang ditinggalkan. Seterusnya, antara dalil pensyariatan bagi kaedah al-'adah muhakkamah ini adalah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, katanya, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallah hasanun, wa ma ra'ahul muslimuna qayihan fahuwa 'indallah qabihun." Rawahul Bukhari. Maksudnya, apa yang dinilai oleh kaum muslimin baik, maka ia adalah baik di sisi Allah, dan apa yang dinilai buruk oleh kaum muslimin, maka buruklah ia di sisi Allah. Riwayat Bukhari. Walaupun hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis mauquf, namun begitu ia tidak bercanggah dengan akal, maka ia boleh dijadikan sebagai hujah serta boleh beramal dengannya. Baik, maksudnya adalah bagi kaedah al-'adah muhakkamah ini boleh beramal dengan uruf dan adat kebiasaan sekiranya uruf dan adat kebiasaan itu tidak bercanggah dengan hukum syarak. Rukun bagi kaedah al-'adah muhakkamah. Al-'adah iaitu pelaksanaan yang berulang-ulang, penerimaan atau kepercayaan oleh masyarakat. Muhakkamah, hukum tentang sesuatu akan diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Seterusnya, syarat adat diiktibarkan. Penerimaan adat dan uruf tersebut dengan melalui beberapa syarat. Antaranya, adat itu tidak menyalahi syarak. Sekiranya terdapat pertentangan dengan dalil syarak, maka terbatallah adat tersebut. Adat itu bersifat meluas, iaitu umum yang dilakukan kebanyakan orang ramai dan bukan hanya amalan seorang dua sahaja. Ia dapat dikaitkan dengan lafaz kaedah kullu amri khalafa amrul ammati fahuwa aibun yuraddu bihi. Maksudnya, setiap perkara atau urusan yang bercanggah dengan perkara umum, ia adalah suatu aib yang ditolak. Adat itu masih kekal diamalkan. Adat zaman dahulu yang tidak lagi diamalkan tidak menjadi sahih. Adat itu tidak dibantahi dan tidak disanggah. Contohnya, adat orang Arab memakai kasut dalam rumah, tetapi ditegak oleh orang Melayu. Jadi, adat Arab tidak boleh diamalkan di kalangan orang Melayu. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan pembahagian adat dan uruf. Adat dan uruf merupakan antara perkara yang penting dalam pembinaan hukum. Oleh itu, ianya dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian. Antaranya, bentuk adat.
Bentuk adat hanya terbagi kepada dua bahagian saja, iaitu uruf perkataan dan uruf perbuatan. Uruf perkataan, uruf dan adat yang berbentuk perkataan membawa maksud di mana ianya lebih mudah dan cepat untuk difahami bagi kebiasaan orang ramai. Oleh hal yang demikian, adat, kebiasaan dan uruf sudut tersebut turut dapat dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu uruf hakiki dan uruf majazi. Uruf hakiki ialah perkataan yang dapat difahami terus tujuannya tanpa memerlukan karinah maupun tanda. Manakala uruf majazi merupakan perkataan yang berbentuk kiasan atau kata lain sindiran yang menunjukkan kepada maknanya atau tujuannya melalui tanda atau karinah. Seterusnya iaitu uruf perbuatan. Uruf perbuatan merupakan sesuatu perkara yang sering dilakukan oleh orang ramai, seperti menurut adat masyarakat Melayu, mas kahwin dibayar oleh suami kepada pihak isteri sebelum mereka melakukan hubungan suami isteri, iaitu persetubuhan atau bersetubuh. Pembahagian yang kedua ialah pembahagian uruf perkataan dan perbuatan. Terdapat beberapa pembahagian uruf perkataan dan perbuatan, antaranya uruf am dan uruf khas. Uruf am merupakan setiap perkara yang menjadi kepada adat dan uruf maupun perkara yang menjadi kebiasaan dan dikenali di seluruh negara Islam. Ianya sama ada dikenali semenjak zaman dahulu atau sekarang, baik yang berbentuk perkataan maupun perbuatan. Misalnya, perkataan nazar ianya dikenali oleh seluruh umat dan negara Islam, iaitu perkara yang wajib ditunaikan jika pada asalnya perkara yang dinazarkan itu merupakan perkara yang sunat maupun harus. Yang kedua iaitu uruf khas. Uruf khas ialah merupakan perkara yang terkenal di sesetengah negara Islam. Misalnya, bagi penduduk di Malaysia, sekiranya seseorang masuk ke dalam rumah orang lain tanpa menanggalkan kasut, ianya merupakan suatu penghinaan kepada tuan rumah tersebut. Manakala bagi sesetengah negara Arab seperti Jordan, memasuki rumah orang lain tanpa menanggalkan kasut tidak mengapa. Pembahagian uruf dan adat yang terakhir iaitu pembahagian uruf dari sudut hukum. Terdapat beberapa pembahagian uruf dari sudut hukum, antaranya iaitu uruf sahih dan uruf fasid. Yang pertama, uruf sahih. Uruf sahih merupakan uruf yang tidak bercanggah dengan mana-mana nas, syarak serta tidak membawa kepada kemudaratan kepada manusia. Ia juga turut bermaksud sesuatu perkara yang telah menjadi kebiasaan orang ramai yang melakukannya tanpa mengharamkan yang halal dan tanpa menghalalkan yang haram. Misalnya, pemberian lelaki yang meminang kepada tunangnya di masa pertunangan dikira sebagai hadiah sahaja, bukannya sebagai sebahagian daripada mas kahwin. Yang kedua, uruf fasid. Uruf fasid merupakan uruf yang bercanggah dengan hukum syarak, menghalalkan yang haram, membatalkan yang wajib, mendatangkan kemudaratan atau menolak kemaslahatan seperti kebiasaan bermuamalah, berhutang dengan riba dari individu maupun institusi kewangan, minum arak, berjudi dan sebagainya. Seterusnya ialah kaedah pecahan. Antara kaedah pecahan al-adat muhakkamah yang mempunyai kaitan dengan kaedah pecahan asas ialah kaedah 1, istimalun nasi hujjatu habibu amala biha. Maksudnya, apa yang dilakukan oleh orang ramai merupakan hujah yang wajib diamalkan. Kaedah tersebut membawa maksud segala perkara yang telah menjadi amalan kebiasaan masyarakat seharusnya diikuti. Hukum furuk daripada kaedah, antaranya kebiasaan dalam sesebuah masyarakat seandainya seorang membeli barangan berat, misalnya almari dan katil, kos dan penghantarannya ditanggung oleh penjual dan barangan tersebut diterima di rumah. Oleh itu, sekiranya urusan jual beli benda tersebut berlaku silap faham, maka penyelesaiannya akan dirujuk kepada adat kebiasaan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Kebiasaannya, masyarakat kini lebih suka mengadakan tahlil hari ke-100 dengan menjemput sanak saudara untuk jamuan makan.
Okey, saudara. Okey, Islam. Bagus, selamat datang. Okey. Tangan. Nak bayar hutang nak mana? Bila ni hutang? Petang mari. Lambat sehari. Tambah RM1 lah. Secara kesimpulannya, Al-Adah merupakan salah satu tunjang dalam hidup manusia di mana sebarang bentuk tradisi maupun budaya yang dianggap baik sekaligus menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat Islam merupakan perkara yang wajar diterima, pakai maupun diteruskan dari masa ke semasa. Seterusnya, ulama mengiktiraf kaedah ini apabila sama ada dalam ketiadaan nas atau dalil, di mana sesuatu uruf atau adat tidak boleh diterima sebagai hukum sekiranya perkara tersebut mempunyai dalil maupun nas yang tertentu. Begitu juga sebaliknya, iaitu sekiranya al-adat dan uruf bercanggah dengan dalil ataupun nas, maka ianya akan ditolak kerana ia bertentangan dengan kaedah syarak. Justeru, kaedah adat sebagai sumber rujukan hukum al-adat muhakkamah dan kaedah pecahannya amat penting dalam perundangan Islam serta turut banyak berperanan dalam menyelesaikan pelbagai permasalahan fiqh seperti kontrak bay al-salam, tempahan, transaksi melalui internet dan sebagainya.